Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 1 yang terdiri daripada Muhammad Abid, Hismawati, saya sendiri yaitu Muhammad Skandar, dan juga Muhammad Daniel Hikman akan membentangkan tajuk kami yaitu peradaban kontemporari. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Miss. Hari ini saya akan menjelaskan definisi peradaban dan kontemporari. Peradaban adalah sistem dan tahap perkembangan sesuatu bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan suatu bangsa. Dan kontemporari pula adalah pada masa yang sama, semasa atau semasa, iaitu perkara yang sedang berlaku dalam tempoh yang masa yang sama. Seterusnya, membina peradaban kacukan global. Globalisasi bermaksud dunia tanpa sebadan akibat kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi. Kacukan globalisasi adalah satu daripada globalisasi yang dibawa oleh budaya luar, sama ada barat atau timur. Perkara ini mempunyai kesan positif dan kesan negatif. Perkembangan kontemporari global dapat memasuki keseluruhan negara tanpa batas melalui perkembangan telekomunikasi dan media sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hismawati binti Latang. Nombor matriks 07 DEP 21F1003. Saya akan membentangkan struktur masyarakat sebelum kedatangan penjajah dan juga impak positif peradaban semasa global dan kesannya. Struktur masyarakat terbahagi kepada 3, yaitu ekonomi, pendidikan, dan sosial. Ekonomi secara diri ialah merupakan sesuatu aktiviti ekonomi yang akan memenuhi keperluan diri sendiri. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka juga terdapat kegiatan perdagangan yang merupakan kegiatan penting terhadap masyarakat. Dan terdapat juga kehidupan yang masih tetap dan mengamalkan kegiatan tradisional. Pendidikan pula ialah orang Melayu dan Cina mula memupuk semangat nasionalisme, manakala orang India pula akan ingin kekal bermustautin di negeri Melaka. Selain itu, sistem pendidikan di waktu itu juga adalah warisan budaya pendidikan pada pendidikan zaman pemerintahan Inggris. Di samping itu pula terdapat desakan dan kesedaran orang Melayu untuk memperluaskan peluang pendidikan bagi kanak-kanak Melayu. Dari segi politik pula, terdapat pemerintahan feudal yang merupakan kuasa politik dikuatkuasakan secara tempatan oleh individu persendirian dan bukanlah kerajaan pusat. Selain itu, pemerintahan hierarki bersepadu yang diamalkan untuk menentukan kedudukan dan tugas golongan pemerintahan serta memastikan keharmonian dalam masyarakat setempat. Impak positif terdapat 3 impak positif semasa global dan kesannya. Pertama, memperkenalkan teknologi baharu komunikasi dan maklumat. Kesan terhadap teknologi baru ini adalah membuka peluang yang lebih luas untuk mendapatkan maklumat dan penyebaran ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Impak positif yang kedua pula ialah peranan pelaburan asing, yaitu kesan terhadap pelaburan asing ini dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan mengurangkan kadar kemiskinan di sebilangan negara. Ketiga pula ialah penunjualan hak asasi kaum wanita. Kesan terhadap hak asasi ini pula ialah kaum wanita tidak akan dipandang rendah terhadap masyarakat sekeliling. Yang keempat, komunikasi yang lebuh dan juga murah. Terdapat kesan komunikasi yang lebuh dan juga murah memudahkan golongan yang tinggal di luar bandar dan mendapatkan rangkaian yang luas dan berkomunikasi dengan efektif
terhadap keluarga mereka. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang impak negatif peradaban semasa global. Globalisasi, penjajahan ekonomi, dan sebelah dia kedudukan ekonomi negara mundur dan negara sedang membangunkan diketahui dengan negara maju. Yang pertama, globalisasi, pencemaran budaya. Budaya luar dari barat disebarkan melalui internet dan fashion satelit. Nombor 2, teknologi. Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan manusia seperti nuklear, boleh dibuatkan senjata nuklear, kebocoran nuklear. Nah, nombor 3 adalah pendidikan. Peminggiran penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa Inggeris lebih diutamakan, terutamanya IPTS, bahasa Inggeris digunakan dalam alam internet. Itu saja. Sekarang, saya akan membentangkan kepentingan peradaban global kepada negara. Peradaban global kepada negara dapat mewujudkan kesadaran, kesatuan, dan kejujuran bersama masyarakat Malaysia. Peradaban global juga dapat mewujudkan hubungan baik antara kaum. Seterusnya, peradaban global juga dapat membantu kita agar berpikir secara bijak untuk mengekalkan kejadian yang tidak diingini. Seterusnya, saya akan membentangkan kesimpulan yang terdapat dalam membentuk peradaban kacukan global di Malaysia. Sebaran globalisasi terhadap ekonomi, budaya, teknologi, dan politik sangat luas dan mempunyai kesan yang positif dan juga negatif. Penerima terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Kacukan global mempunyai kebaikan dan keburukannya, di mana kebaikannya haruslah dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat, manakala keburukannya perlulah dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.